Terima Pagi kasih. ini begitu indah. Sudah. Terima kasih wartawan Kedah. Kita kena beli. Orang jual, Terence. Bagus. Gitu. Dan saya akan jual lagi lah nanti di penghujung segmen ini. Jual, Kerana segmen ini dipenuhi dengan budaya. Kita ke Istana Budaya untuk melihat apakah perkembangan terkini di satu venue yang sebenarnya tersohor cantik, segam indah dengan pelbagai teknologi persembahan yang begitu unik kepada Istana Budaya. Kita bersama dengan dua tetamu kita untuk membincangkan norma baru di Istana Budaya. Bersama kami di studio Encik Muhammad Azlan Abdul Majid yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Istana Budaya, dan Puan Hanidah Mohamed Yusof yang merupakan Ahli Pengurusan Tertinggi Istana Budaya. Terima kasih kerana bersama kami. Tentang operasinya dulu, kerana ia akan berbeza daripada apa yang penonton alami sebelum ini. Jadi silakan Encik Azlan. Okey, saya di bawah operasi inilah. Kita buat perancangan kewangan, pembangunan Istana Budaya lah secara keseluruhannya. Dan pada masa yang sama juga kita buat pengurusan pentadbiran lah. Artis-artis budaya, pemuzik-pemuzik yang di bawah Istana Budaya, dan juga kakitangan-kakitangan kebudayaan yang lain lah. Jadi dalam tempoh PKP ni, since kita tahun lepas sehingga kini, sehingga sekarang lah, pihak pengurusan Istana Budaya ni kita membuat kita tak boleh buat persembahan seperti mana semua sedia maklum lah. Jadi kita buat housekeeping. Kita susun balik kerja-kerja kita, mana yang benda yang tercicir tu kita kutip balik, kita kemaskan lah. Faham. Dan buat perancangan untuk persediaan dalam keadaan yang uncertain ni lah. Dalam keadaan ni kadang-kadang tempoh PKP tu dia bagi peluang untuk PKPP kita boleh ada penonton dan sebagainya, buat persembahan kan. Tapi bila tempoh PKP bersyarat ni kita limited. Jadi perkara-perkara yang macam SOP dan ini kita kena patuhi lah. Faham, itu hikmah dia lah sebenarnya, bolehlah menyusun balik apa yang tercicir. Tapi macam tadi Encik Azlan ada katakan mengenai artis budaya tu tadi kan. Sebenarnya bagaimana perkembangan mereka dan juga situasi mereka sepanjang pandemik ini? Okey. Dalam sepanjang pandemik PKP COVID-19 ni lah, artis-artis budaya kita dia masih bekerja, tetapi kita akan follow SOP tu, maknanya 30% maksudnya yang boleh hadir ke pejabat. Dan yang selebihnya akan bekerja dari rumah lah. Jadi dari yang bekerja dari rumah ni saya melihat penyelia-penyelia kepada artis budaya ni, dia orang akan koordinate lah, sama ada latihan tu dalam secara online ataupun mungkin ada kerja-kerja yang latihan dibuat di Istana Budaya lah. So dia panggil sistem penggiliran tu masih kita ikut lah. Dan bukan saja artis, ada juga orkestra di bawah naungan Istana Budaya. Dua orkestra di bawah Istana Budaya. Jadi ini merupakan satu keunikan Istana Budaya itu sendiri, dan mungkin kita juga ingin tahu apakah rancangan seterusnya ataupun program seterusnya yang akan dibawa ke pentas nanti. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga RTM lah khususnya kerana menjemput Istana Budaya pada kali ini untuk kita war-warkan kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan banyak kemurungan di luar sana. Jadi Istana Budaya mengambil kesempatan ini menyediakan, kita dah rancangkan lebih kurang untuk 2021 ini dalam bentuk norma baru, persembahan seni pentas lebih kurang 28, dan kita pun setakat emas kita dah laksanakan 4 persembahan berbentuk hybrid lah, disebabkan berkaitan soalan kepada Encik Azlan tadi, pematuhan SOP-nya daripada 1,400 seat kita sekarang hanya boleh memuatkan 512 sahaja kapasiti. Kita terpaksa buat penjarakan. Tak apa, kita akan utiliskan teknologi lah, Malaysia ke arah digitalisasi kan. So kita usahakan itu, kita akan adakan jugalah. Dan untuk tahun ini Istana Budaya sebagai panggung Nasional Malaysia
Malaysia, kita memang akan angkat 3 cabang seni utama negara. Seni, tari, muzik. Dalam bentuk norma baharu. Bagaimana norma baharu itu? Pengunjung kena datang sendiri ke Istana Budaya nanti. Wow. Di antara program-program menarik yang akan disediakan oleh Istana Budaya, Untuk tahun ini kita akan angkat produk kita sendiri, produk Istana Budaya, iaitu Orkestra Simfoni Kebangsaan. Kita ada konsert bersama bintang. Pada Oktober nanti. Siapakah bintang itu? Nama pun bintang, mana bintang lah. Kita simpan dulu di atas sana. Nanti kita umumkan. Nanti kita umumkan. Tak surprise lah. Tak surprise. Kita raya dulu. faham. Sekali tengok-tengok Terence. Juga kita bawakan kembali seni bangsawan ke pentas Istana Budaya. Raja Bersiung akan minum darah siapa ke atas pentas Istana Budaya. Kena datang. Kena datang. Dan kita juga akan gabungkan orkestra tradisional Malaysia, satu-satunya dekat Malaysia, hanya di Istana Budaya. Kita akan gabung dengan seni tari menjadi drama tari. Penuh majisnya menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi itulah antara deretan program yang akan kita pentaskan bagi mengurangkan kemurungan yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Sememangnya Encik Azlan, Istana Budaya mempunyai pentas yang begitu unik. Satu-satunya yang pertama di Malaysia sebenarnya pentas bergerak, di mana boleh memuatkan Antara yang terbaik di Asia. Terbaik di Asia. Jadi untuk zaman teknologi baru ni, yang mana kita akan muatkan persembahan hybrid dan sebagainya, apakah penambahbaikan yang dibawa kepada pentas itu sendiri? Okey. Jadi since pentas kita ni adalah satu pentas yang boleh bergerak lah. Jadi dalam tempoh PKP ni kita tengah buat penyelenggaraan dan naik taraf lah. Taraf di mana penggantian driver tu, movement of the pentas tu kita boleh percepatkan dan dalam keadaan yang senyap lah. Tapi yang tu kita tak boleh ada lagi tahun ni. Probably penghujung tahun atau di masa akan datang. Sedang menonton siaran pelancaran semula pada tempoh hari. Jadi boleh kita renungkan sedikit tentang pematuhan SOP dan bagaimana sebenarnya orang ramai dibawa masuk ke dalam dewan dan sebagainya. Apakah syarat-syarat baru yang diperkenalkan di Istana Budaya? Okey, daripada segi pematuhan SOP ni memang dia punya, kita dah sediakan satu guideline lah, guideline panduan, dan juga dalam bentuk digital juga, dalam bentuk video. Siapkan di IB channel. Kita ada IB channel. Kalau kita ulas. Okey, jadi dia punya proses tu bermula sebaik tibanya di lobi Istana Budaya tu dah bermula kita punya proses pematuhan SOP tu. Dan seperti mana di tempat-tempat yang lain, kita ada macam pematuhan SOP daripada segi scan MySejahtera dan juga pemeriksaan suhu dan juga kita dan daripada segi pemakaian etika penonton untuk pengunjung ke panggung Istana Budaya ni. Kita ada dah bagi guideline dalam video kita tu lah. Cuma daripada segi pementasan persembahan, since kita cuma boleh ada 512 seat tempat duduk out daripada 1408 1408 tempat duduk dalam panggung sari Istana Budaya. Jadi mungkin dalam proses kalau sekiranya kita hanya dapat 500 penonton lah. Kita akan buat persembahan itu, kita akan buat rakaman dan mungkin kita boleh bila kita akan streamkan dia. Akan datang. Pay-per-view mungkin. Pay-per-view. Secara hybrid. Kita pun nak try secara hybrid juga. Betul. Okey, itu sekiranya keadaan inilah yang tak membenarkan penonton lebih ramai lah Istana Budaya. Bila kita bercakap mengenai pandemik ni, memang ramai yang terkesan artis budaya tadi dan juga mungkin produksi-produksi luar. Betul. Bagaimana sebenarnya Istana Budaya memberi peluang ataupun ada inisiatif kolaborasi dengan mereka supaya mereka ada nafas yang baru, nafas lega setakat ini? Okey, di Istana Budaya kita ada SOP tertentu seperti ditegaskan oleh Encik Azlan sebentar tadi. Untuk tahun ini memang Istana Budaya tidak dapat menafikan penganjur luar memang
memang tidak akan berani. Sebab dari segi agak sukar untuk menampung kos penganjuran lah. Cuma kita akan berbincang tentang penganjuran secara hybrid. Mungkin 500 akan dipenuhi di panggung Sari, tapi kita akan buat secara hybrid lah untuk dilihat oleh penonton yang preview lah yang seperti mana yang Cik Terence jelaskan tadi. So secara itu kita akan dan kita akan galakkan penajaan strategik lah penganjur di bawah Kementerian Kebudayaan, especially di bawah sektor kebudayaan, Kementerian Pelancongan ni memang kita ada platform pemotongan cukai. Sebarang penganjuran yang ditaja jadi rakan strategik menganjur menyokong aktiviti seni, budaya dan warisan negara, corporate akan layak untuk mendapat potongan cukai sehingga RM1,000,000. Wow. Maksudnya bila penganjur yang ingin melaksanakan program di Istana Budaya, kita akan terangkan berkaitan platform dan kemudahan itu. Kita akan keluarkan, kementerian akan mengeluarkan satu surat sokongan untuk mereka mendapatkan penajaan dengan lebih mudah berbanding sebelum ini. Itu memang kemudahan yang kerajaan sediakan untuk kita perkukuhkan sektor kebudayaan, penganjuran program mengangkat seni budaya dan warisan. Sudah pasti ramai yang merupakan artis yang bukan di bawah Istana Budaya daripada dunia luar akan merasa gembira dengan berita ini kerana Istana Budaya merupakan satu pentas idaman untuk mereka berkarya. Tapi terhalang oleh pandemik, jadi harapan semoga mereka boleh berkarya semula di Istana Budaya nanti. Selepas Hari Raya nanti, apakah persembahan pertama yang akan muncul di pentas Istana Budaya? Program pertama adalah Colours of Malaysia. Colours of Malaysia ni kita akan angkat produk pertama kita iaitu Orkestra Tradisional Malaysia. So jadi garapan muzik bersama tari dan juga nyanyian lagu-lagu raya. Jadi pengunjung juga kita akan war-warkan lebih awal datang dalam mood dan juga pakaian hari raya. Wow, menarik. Mungkin makan kuih raya di Istana Budaya. Ada feel retro sikit. Kalau kita tengok dia punya poster kan, warna-warni seperti Puan hari ini. Bajunya cantik hari bukan ini. pilih saja-saja ni. Colours of Malaysia. Colours of Malaysia. Pertama kita nak kick off after raya lah. Faham, okey. Macam tadi kita kata ramai juga yang terkesan. Mungkin ada program-program ataupun kerjasama dengan jabatan ataupun agensi di bawah MOTEC sendiri bagi membangunkan lagi. Kita ada satu teater Dramatari Bakawali, iaitu gabungan agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, iaitu Istana Budaya bergabung dengan kepakaran kemahiran dan juga mereka yang berbakat di Jabatan JKKN dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan juga Aswara. Dan juga Aswara yang kita akan laksanakan insya-Allah November nanti. Antara yang kerjasama yang kita laksanakan sebab kita nak penuhi ruang itu disebabkan penggiat semua terkesan kan. Mungkin itu antara langkah Istana Budaya. Encik Azlan, dari segi harapan untuk Istana Budaya bergerak ke hadapan dalam situasi kita berdepan dengan COVID-19, situasi yang sedang bertambah baik insya-Allah dengan program imunisasi kebangsaan dan sebagainya. Apakah harapan Encik Azlan sendiri untuk karya seni yang akan dipentaskan di Istana Budaya? Okey. Jadi bagi pihak Istana Budaya lah, kita berharap walaupun situasi pandemik COVID-19 ni masih lagi tidak dapat kita atasi lagi lah. Tapi kita di pihak Istana Budaya kita akan sentiasa cuba bersiap siaga lah kan. Dalam apa juga keadaan untuk memastikan program ataupun persembahan kita diteruskan. Okay? Jadi mungkin kita terpaksa mengubah beberapa SOP to adjust lah kita punya jadual dan sebagainya untuk memenuhi supaya program kita dapat dilaksanakan lah. Baik, sedikit daripada Puan Hadidah, kalau mereka di luar sana ingin mengetahui sebarang aktiviti yang dilakukan oleh Istana Budaya, boleh dilihat di mana? Okey, kita sekarang ni satu lagi produk terbaru Istana Budaya disebabkan pandemik ni sebenarnya banyak hikmah. Kita ambil limitasi itu kita wujudkan IB channel. Betul. Untuk kita tayangkan preview program, apa juga rakaman-rakaman yang bernilai yang pernah dipentaskan di Istana Budaya untuk jadi sumber rujukan secara berterusan. Jadi pengunjung boleh tengok di FB Istana Budaya, Instagram Istana Budaya, itu kita punya social media rasmi lah, dan juga di website rasmi Istana Budaya. Di situ kita akan paparkan maklumat terkini dan juga brosur-brosur yang sebeginilah yang kita akan yang memang sedia di secara fizikal dan juga online. Dan juga sekiranya ada perubahan
keseluruhan ataupun penambahan program, boleh mengikuti subscribe di semua social media Istana Budaya lah. IB Channel. IB Channel. IB Channel. Kepada kami di Istana Budaya, kita jumpa nanti selepas Hari Raya. Artis seni kembali berkarya dalam program Colours of Malaysia. Colours of Datang pakai baju raya. Datang pakai baju raya. Kuih raya. Mana tahu dapat makan lemang dalam. Ada lemang ada. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih Abang Haidar kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita akan jumpa nanti di Istana Budaya. Pastikan penonton-penonton semua dapatkan tiket untuk program ini yang akan kembali mewarnai pentas Istana Budaya. Apa pun kita teruslah menyokong anak-anak seni Malaysia ini. Terima kasih sekali lagi kepada keduanya. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.